Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada malam ini di majlis yang ke-18 pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Al-Syeikh Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah di Tanah Abang, Jakarta, Indonesia. Walaupun beliau berasal daripada Yaman, namun Allah takdirkan untuk beliau bersemadi di Nusantara kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan yang ke-17 lepas kita telah pun masuk di muka surat yang ke-15, iaitu di dalam membicarakan tentang rukun-rukun wudu. Kita dah masuk pada perbahasan berkenaan dengan rukun-rukun wudu. Jadi kita telah pun masuk dalam perbahasan niat. Kita juga telah meneliti berkenaan dengan pembasuhan muka, sehingga selesai semua bulu-bulu yang di muka, termasuklah bibir, termasuklah pangkal, lubang hidung, semua yang berkait dengan muka wajib dibasuh dan telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lepas. Hari ini kita akan masuk pada baki fardu-fardu wuduk, iaitu rukun-rukun wuduk yang disebutkan dalam kitab ini. Kita bacakan terlebih dahulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Salim ibnu Abdullah ibni Sa'd ibni Abdullah ibni Sumair al-Hadrami al-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i كتابه المسمى بسفينة النجاة وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رحمه الله: فصل فروض الوضوء ستة. الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، boleh juga dibaca ma'al marfiqain. الرابع مسح بعض الرأس وجميعه سنة. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب. Fasal pada membicarakan mengenai fardu-fardu wuduk. Fardu-fardu wuduk ada 6. Fardu yang pertama adalah niat wuduk ketika membasuh muka, telah kita bincangkan. Fardu yang kedua adalah membasuh muka, juga telah kita bincangkan. Kita akan masuk fardu yang ketiga. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua-dua tangan bersama kedua-dua siku, iaitu sewaktu berwuduk seluruh tangan kanan dan kiri itu hendaklah dibasuh, dibasuh dengan air, bermula daripada hujung kuku kita ni sampailah ke siku, sampai ke siku kita. Maksudnya seluruh tangan daripada awal jari ni sampai ke hujung siku itu mesti dibasuh, mesti dibasuh. Maknanya kalau ada sebarang halangan, benda yang menghalang air terkena pada seluruh tangan bermula daripada hujung jari sampai ke siku, baik tangan kanan baik tangan kiri, maka wuduk itu tidak sah. Iaitu wuduk itu tidak sempurna dari sudut basuhan tangan. Maksudnya kita kalau contoh dah ambil wuduk semua, tiba-tiba la haula wala quwata illa billah, baru perasan kukunya tu hitam, maknanya dia berkebun, udahnya tanah masuk celah kuku,
Masa dia basuh, biasa dia berwuduk, wuduk pula dalam bilik air gelap. Keluar-keluar bilik air, tu dia tengok jari dia hitam. Maknanya bawah kuku dia tu ada benda yang menghalang air. Sebab bila orang yang berkuku panjang, wajib dia membasuh apa yang berada di bawah kuku dia. Sebab tu mudah ceritanya tuan-tuan, ketiplah kuku. Potong je lah mudah-mudah. Sebab kalau kuku kita panjang, kita wajib membasuh bahagian yang berada di bawah kuku. Jadi katakan bawah kuku dia tu rupanya Allah ada tanah. Lalu wuduk dia tadi sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Maknanya basuhan muka selesai, basuhan tangan seluruhnya selesai, melainkan pada bahagian yang berada di bawah kuku. Jadi dia kena pergi ke bilik air semula, pergi ke tempat wuduk, dia membasuh bahagian bawah kukunya dengan niat untuk mengangkat hadas yang ada di bawah kuku tersebut. Kemudian dia sambung kepala dan dia sambung pula ke kaki. Perlu basuh muka ke? Tak perlu, sebab hadas di muka sudah dihilangkan. Tujuan berwuduk adalah menghilangkan seluruh hadas. Dan hadas pada anggota-anggota wuduk tidak akan diangkat melainkan mengikut urutan. Mengikut tertib, mengikut urutan. Maksudnya mesti muka baru terangkat. Mula-mula muka terangkat dulu. Lepas muka, apa dia? Tangan pula. Lepas tangan, kepala pula. Lepas hadas di kepala diangkat, dihilangkan, hadas apa pula yang terangkat selepas itu kalau kita membasuh kaki. Walaupun kita tadi dah sempurna dah basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki, tetapi disebabkan masih di bawah kuku, hadas yang di bawah kuku belum dihilangkan, makanya tidak terangkat jugalah hadas kepala dan juga hadas di kaki. Jadi dalam berwuduk kita kena pastikan seluruh anggota wuduk kita itu dibasuh dengan sempurna. Maknanya kalau ada cat mengganggu. Kalau tangan terkena pen, dawat pen dimaafkan. Dawat pen itu dia diiktibar bukan jirim, dia bukan jisim. Dia panggil Arab. Dia adalah warna. Tapi kalau macam cat tu memang dia adalah benda. Lepas tu kalau kita kikih keluar serabuk. Tapi kalau pen di tangan tu kita kikih hilang, dia tak keluar serabuk, makanya dia tidak dianggap sebagai jisim. Tetapi kalau seperti cat atau apa-apa kotoran tanah dan sebagainya, maka ia dianggap sebagai penghalang. Tengah-tengah sembahyang, lepas sembahyang baru perasan rupanya selotip terlekat di tangan. Maknanya kena berwuduk pada bahagian yang tertutup dengan selotip itu dengan niat mengangkat hadas kawasan itu, kemudian kena kepala dan juga kaki. Jadi tangan, walaupun dalam bahasa Arab tangan merujuk daripada hujung jari sampai ke bahu, itu semuanya tangan, tetapi dalam wuduk hanya diwajibkan sampai ke siku. Maksudnya wajib kita membasuh daripada hujung jari sampai ke siku. Maknanya bukan cukup sampai siku, lebih daripada siku sikit. Sebab apa? Supaya kita pasti seluruh kawasan tangan sudah dibasuh. Berdasarkan konsep ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Macam basuh muka juga sebelum-sebelum ni. Apa saja benda wajib tak akan sempurna melainkan hendaklah dilakukan sesuatu perbuatan, maka perbuatan yang asalnya tak wajib pun akan jadi wajib. Maksudnya kita wajib memastikan daripada hujung jari sampai ke siku itu dibasuh. Macam mana kita nak pastikan? Dengan cara kita membasuh bahagian selepas siku. Maksudnya siku kita ni kita basuh bukan dekat siku. Kita lebihkan sikit sampai ke atas siku sikit. Sekurang-kurangnya. Supaya pasti kita seluruh tangan kita sudah dibasuh. Okey, itu fardu yang ketiga, iaitu membasuh kedua-dua tangan bersama kedua-dua siku. Maksudnya siku yang dua tu, siku kanan dengan siku kiri pun wajib untuk dibasuh. Okey, soalan yang sama yang pernah ditanya dalam minggu lepas. Iaitu kalau orang yang masuk hospital, dia akhirnya bersimen tangan contoh, atau tangan dia tu kena cucuk,
lalu dia ada plaster. Lalu ketika dia berwuduk macam mana? Baik, kalau macam isu simen tu, perbahasan dia agak-agak ni jugalah tu. Sebab biasanya simen ni dia akan ambil masa yang panjang. Tapi kalau sekadar ambil darah, lepas tu dia, contoh dia ada tempat nak mengambil darah tu masih ada, dan menyebabkan seluruh kawasan yang ada di kawasan tu tak boleh kena air, maka dia akan sama hukumnya dengan seseorang yang anggota wuduknya tidak mampu untuk dibasuh kerana sakit. Iaitu orang macam ni, contoh tangan dia kena plaster, doktor kata jangan buka, bahaya. Tapi kalau doktor kata kejap je, lepas ni dia contoh buat apa, ambil vaksin baru ni, lepas sudah ambil vaksin, doktor kata lepas ni buka macam biasa, maka masa dia nak sembahyang, dia wajib dah dia membuka plaster tu. Tapi kalau orang yang dia di hospital, contoh macam yang tuan nyatakan tadi, tangan dia tu sudah dicucuk jarum, lalu tempat cucuk jarum tu masih ada dan tak boleh ditanggalkan. Jadi dia buat macam mana? Orang begini, secara adatnya dia tak mampu nak membasuh seluruh kawasan tangan dia. Ada kawasan tangan yang tidak mampu untuk dibasuh. Jadi macam mana cara dia? Kalau biasanya cocok di tangan lah. Cocok di anggota wuduk ni, tak ada orang cocok di kaki lagi. Tak tahulah kalau ada dalam perubatan, saya tak tahu. Tapi biasanya pengalaman kita tengok orang, dan kita pun pernah masuk ke klinik, hospital semua, biasanya di tangan. Sebab nak ambil darah. Ataupun nak masukkan ubat. Jadi cara dia macam mana? Orang begini, sebelum maknanya dia kalau lagi baik, sebelum dia nak cucuk tu, dia berwuduk terlebih dahulu. Tapi biasanya kadang-kadang tak sempat dah nak berwuduk terlebih dahulu. Okey, doktor dah mari-mari, bubuh terus. Jadi dia nak sembahyang, macam cara dia biasanya di tangan. Bila tangan, dia akan berkait dengan masalah al-jabirah. Dalam kitab fiqh ada satu perbahasan namanya jabirah, iaitu orang yang patah tangan lalu bersimen. Ini contoh kita lama lah. Dulu dia guna kayu, dia balut dengan apa, dia cover dengan kayu tu supaya tulang ni. Dalam isu ni dia buat macam mana? Dia wuduk macam biasa. Mula-mula basuh muka. Lepas basuh muka, basuh tangan. Basuh tangan kanan dan kiri secara sempurna takat dia mampu. Okey. Tapi masalahnya pada tangan dia tu ada bahagian yang tidak dapat terkena air. Dia basuh, contoh dia kena cucuk di tangan kanan. Tangan kiri okeylah sempurna. Tangan kanan semuanya okey, melainkan kawasan yang kena cucuk tu. Jadi dia kena buat apa? Selepas dia basuh kanan dan kiri dengan sempurna tadi, dia lap balik tangan dia dan dia bertayamum. Dia lap muka, dia lap tangan. Sebab nak bertayamum. Sebab tayamum mesti dengan debu. Kalau muka basah lagi, tak jadi debu, dia jadi lumpur. Nanti jadi lumpur. Jadi dia keringkan semula muka dia keringkan tangan dia, kemudian dia bertayamum. Sebab tayamum, nanti kita akan jumpa dalam bahasan tayamum adalah pada muka dan juga tangan. Jadi selepas dia bertayamum muka, kemudian bertayamum di tangan, apa tujuan tayamum tu? Untuk cover bahagian yang orang kata apa, yang sudah yang tidak mampu terkena air tu. Dan dalam masa dia berwuduk tu, kalau doktor kata tak ada masalah, dia sapu juga air di atas kawasan yang diplaster tu. Itu pun kena tengok nasihat doktor lah. Kalau doktor kata jangan kena basah, dia tak ada kena basah lah kawasan tu. Tapi kalau doktor kata sekadar air tu tak ada masalah, maka masa dia berwuduk tu, dia lalukan air sikit. Dia basahkan sikit. Kemudian dia keringkan semua kawasan tu, dan dia bertayamum. Selesai ditayamum di muka dan tangan, dia kena buat apa pula? Dia sambung wuduk dia. Sebab tujuan tayamum tu cover apa yang ada di tangan dia yang tak kena ngayur tadi. Kemudian dia pun sapu kepala, kemudian dia pun basuh kaki. Katakan muka dia yang berplaster. Dia masuk sukan, akhirnya macam mana jatuh. Akhirnya kena jahit dan kena plaster di muka. Dia nak sembahyang. So nak buat macam mana? Macam tu juga. Dia berwuduk, mula-mula dia berwuduk macam biasa. Bila pada basah muka, dia basuh takat yang mampu. Tapi pada muka dia tu ada bahagian yang tidak terkena air. Jadi dia nak kena buat macam mana? Bahagian yang tak kena air tu, dia kena cover dengan tayamum. Maknanya, kalau contoh muka dia yang berplaster, dia basuh muka dahulu, lepas tu dia keringkan. Kemudian, masa dia basuh muka tu, kalau boleh dilalukan air, sekadar disapu air di atas tu,
sapu. Kalau doktor kata tak payah, jangan. Kemudian selesai dia basuh muka, jangan basuh tangan terus sebab ada bahagian muka yang tidak selesai. Macam mana caranya? Tayamum. Dia keringkan muka semula, dia bertayamum. Tayamum di mana? Tayamum dua anggota tu lah, muka dan tangan. Akhirnya dia sekarang senang, debu pun banyak. Dia menjual lagi Dia menjual lagi Baru ni anak saya dia nak buat orang kata apa? Praktikal tayamum. Zaman kita dulu ambil bedak terus. Ambil bedak lah, ambil tepung lah. Ustaznya tak bagi. Nanti takut nanti kamu ingat boleh tayamum pakai tepung. Disuruh beli, cari debu. Dahnya ada dijual di kedai debu tayamum. Allah, kalau yang kita duduk di bukan villa ni, pergi ujung-ujung tu berlambak debu ada. Minta tolong orang, tolong ambil je. Ambil tanah, tumbuk. Lepas tu ayak dapat dia punya debu tu. Selesai. Senang je. Jangan disusah-susahkan. Benda senang. Kemudian dia pun tayamum. Okey, muka dia berplaster tadi, dia lepas dia basuh muka, lepas dia sapukan air di bahagian plaster itu. Lepas tu dia keringkan balik. Tunggu sekejap sampai kering. Lepas tu dia bertayamum. Tayamum dia tepuk. Nanti kita akan belajar cara tayamum. Kita akan sapu di muka. Kemudian kita akan sapu kedua-dua tangan sampai ke siku. Sampai siku, jadi semua kawasan sudah terkena debu. Selesai. Bila dah selesai, selepas tu sambung wuduk semula. Main tengah-tengah tu ada tayamum. Bergantung di mana tempat kena plaster. Ustaz, dada saya Ustaz sakit, doktor pun buat operation contoh. Akhirnya dada tu pun ditampal dengan dijahit lalu dibalut. Saya nak wuduk macam mana? Wuduk macam biasalah. Sebab dada tak termasuk anggota wuduk. Muka, tangan, kepala, kaki selesai. Cuma dia akan timbul isu kalau dia kena mandi junub. Itu dia ada perbahasan lagi Okey, jadi dalam soalan yang ditanya tadi, orang yang macam dalam isu tadi, dia kena berwuduk tapi bila sampai kepada anggota wuduk yang bermasalah, sebelum berpindah kepada anggota yang seterusnya, dia kena tayamum terlebih dahulu. Lepas tu dia sembahyang macam biasa. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i disebabkan tayamum pun tak sempurna, wuduk pun tak sempurna, sebab kebetulan dalam contoh tadi tangan dan muka. Sedangkan muka dan tangan kedua-duanya adalah anggota tayamum juga. Disebabkan tayamum pun tak sempurna, wuduk pun tak sempurna, maka habis dia selesai, nanti dia sihat, dia kira balik berapa sembahyang yang dia telah lakukan sepanjang dia sakit tadi secara tayamum tadi, dan dia qada bila ada masa. Dia tak wajib segera. Mudah je nak qada ni, lepas sembahyang fardu terus sembahyang. Lepas sembahyang fardu terus sembahyang yang diqada tu, maka selesailah qadanya. Saya sendiri pernah 2 minggu di klinik di hospital. Dia suspek kena denggi. Ni zaman masa sekolah menengah tingkatan 5 dulu. Suspek je. 2 minggu saya ditempatkan dengan satu orang daripada Bangladesh dan dia pun denggi. Jenuh saya nak cakap. Doktor nak cakap dengan dia tak faham langsung bahasa Melayu. Dia pun tak boleh cakap Melayu, saya pun tak kerti cakap Bangladesh. Elok dua orang tu. Rupanya lah kali saya hanya disuspek tak kena denggi. Dia memang denggi sungguh. Dah lah kami di kuarantin 2 orang sekali. Alhamdulillah sihat. Jadi selepas selesai tu saya qada balik solat saya sepanjang 2 minggu. Tapi dalam waktu tu sembahyang juga. Cuma habis tu saya kena sebab isu tangan tadi lah, sebab nak masuk ubat tadi. Selesai tuan Wallahualam. Tapi kalau contoh dia di kaki dia yang berbalut. Okey, kaki selesai. Dia berwuduk macam biasa. Sampai ke kaki, wuduk kaki takkan mampu yang boleh dibasuh. Kemudian kalau boleh sapu. Kemudian bertayamum. Tayamum di mana? Jangan tayamum di kaki pula. Saya ingat lagi masa sekolah menengah dulu. Saya tanya soalan ni, saya katanya, Ustaz, kalau kaki boleh cerita Ustaz tayamum lah. Muka tayamum. Kalau kaki Ustaz, dia kata tayamum di kaki. Ustaz kamu tayamum di kaki. Betul, saya kata, Ustaz, bukan tayamum anggota muka dengan tangan juga. Kata, kamu ni banyak tanya tersasul, Ustaz tersasul Mana ada tayamum di kaki Saya dulu suka mengacau Jadi kalau kaki yang berbalut, dia basuh muka macam biasa, selesai, tangan macam biasa, kepala macam biasa. Kemudian dia pun basuh kaki takkan mampu, kemudian dia bertayamum. Tayamum muka dan tangan. Dan kali ini sempurnalah. Sempurna sebab tayamumnya sempurna, maka tidak perlu untuk diqada. Wallahu a'lam. Sekejap silakan tuan. Silakan Pak Patah.
Fadal. Untuk tambahan, Silakan Pak Tam. masa zaman dulu tidak ada lagi rakaman jamaah kan. Cuci darah. Okey. Dialisis. Jadi Syekh Muhammad Nasir Al-Murtadi Rahimahullah azza wa jalla. Imam Nawawi dalam satu majlis dihadiri banyak orang, termasuklah Dr. Abdul Maharun Said dan Dr. Abdullah Hanafi. Jadi di Mesir ni kalau musim hujan atau simpanan, orang-orang Mesir dia ambil semayang di batu suci. Dan yang dah kali kaki dia ambil di batu kan satu di batu suci dia. Jadi kita ini lupa tuan dari Tuhan Muhammad Said Nasir. Kita boleh. Itu kita boleh. Satu. Bagaimana kita dalam kaum kita ni. Ini tuan dulu panjang bahasanya. Jadi sekarang ni baru saja dari situ dulu tak ada itu. Baca kitab apa nak tahu pasal itu tak ada itu. Dia mani ini tak ada lagi itu. Baru saja baru. Apabila dari sini dia ada buat itu, ada buat kanan, ada kiri ke kanan. Cuma sunat. Jadi kita basuh tempat bila ada plaster tu dengan yang di atas ni, kemudian yang lain kita ambil air sapu bagaimana yang kopi pakai sapu di dia. Kalau sebenarnya kita nak pakai ada dua pendapat. Yang pertama kita ambil buku untuk macam Syekh Muhammad dan Fatih dari Sukayami. Jadi orang dari sini bila dia bagi pukul 24 jam, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 baru darah dikit. Kalau kita cap depan 15 tahun tu darah melampau. Jadi kita tak boleh tepi. Jadi itulah satu jalan keluar dia. Syekh Muhammad Nasir ni diumpamakan kaum kaki yang ada kehidupan mani di batu tu, batu tak ada kaum tu macam dengan dalam kaum bukan dan Baik. Orang Mesir biasa Pak Tam kata orang Mesir masa berwuduk basuh kaki tu sapu stokin. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah tu. Jadi apa yang difatwakan oleh Syekh Najib Mut'i Asy-Syafi'i itu merujuk kepada fatwa. Walaupun berdasarkan mazhab Imam Syafi'i tidak sah wuduk dengan sapuan ke atas stokin, sebab stokin yang kita faham ni, stokin yang kita pakai sebelum pakai kasut tu, dia tidak dipanggil khuf dalam istilah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi memang ada sebahagian ulama yang memfatwakan kata boleh. Dan dalam isu sakit tadi, bila timbul tadi, sebenarnya apa yang saya sebut ni berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau anda kata memang doktor tak bagi, tak payah guna batu apa semua, jangan ya. Jadi Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani selaku doktor, beliau pernah sebut sekiranya memang doktor tak bagi menggunakan tanah sebab takut nanti ada kesan penyakit lah apa semua kan, maka antara jalan keluarnya, kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani adalah, tapi dia bukan mazhab Imam Syafi'i lah. Dia maknanya kita keluar daripada mazhab kita sendiri kerana kebetulan cara nak mengamalkan tu tak lepas. Sebab mungkin doktor tak bagi. Maka caranya juga adalah bertayamum pada batu. Pada batu. Maknanya cari mana-mana batu, lekatkan tangan di batu dan bertayamum. Umpama batu itu adalah tanah. Ini adalah berdasarkan mazhab Imam Malik. Berdasarkan mazhab Imam Malik boleh. Tapi jangan dinding. Rasanya dinding tak lepas. Sebab dinding ni dia sudah diproses. Dia mesti sa'id itu dalam mazhab Imam Malik adalah merujuk apa saja yang berada di atas bumi kita ni. Maknanya pokok mungkin saya tak pasti pokok boleh atau tidak, tapi kalau memang batu memang boleh lah. Jadi bawa je lah batu untuk ni. Itu kalau ni lah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri pun katakan doktor tak bagi. Ni jalan pelepah mazhab Imam Syafi'i. Dia nak berwuduk tak sempurna, nak bertayamum doktor tak bagi, maka macam mana dia buat? Fattaqullaha mastata'tu. Kita bertakwa kepada Allah, kita taat kepada Allah berdasarkan kemampuan kita. Akhirnya, okey, takat mana boleh berwuduk? Wuduk.
Yang tak boleh, tak apa. Akhirnya dia akan sembahyang dalam keadaan tidak sempurna, tetapi dia tidak berdosa. Dan nanti dia kena qada apabila dia sihat semula. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita pun ada penyelesaiannya. Kalau kita nak bertayamum tapi tak lepas, maka ketika itu tergugurlah daripada kita untuk bertayamum. Tapi kalau doktor kata tak ada masalah, okey je, maka hendaklah bertayamum berdasarkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah. Terima kasih Pak Tam. Jazakumullahu khairan. Silakan. Ha. Okey, mana lagi aula? Kuku panjang, nak potong nak tunggu Jumaat. Afdalnya potong kuku hari Jumaat, kan? Memang ada tuntutan. Dalam hadis pun kita dah belajar. Dia membersihkan diri dia masa hari Jumaat tu dia. Hari Jumaat ni Allah tetapkan sebagai satu disiplin mingguan untuk kita membersihkan diri. Tiba-tiba Jumaat terlupa. Udahnya panjang nak menunggu Jumaat akan datang, kuku dah panjang. Jadi macam mana? Nak tunggu Jumaat akan datang atau tidak? Kalau pendapat peribadi saya, wallahualam, melihat kepada keadaan orang tadi. Kalau dia rasa kuku dia tak panjang sangat dan tak susah, nak menghilangkan kotoran tak susah, ya silakan tunggu je Jumaat akan datang. Untuk mengambil keberkatan memotong kuku pada hari Jumaat. Dah dia terlepas. Tapi katakan jadi susah dia. Sebab dia biasa orang bertani, kan, tanah lah apa semua je melekat. Tak payah kata petani dahsyat-dahsyat. Petani dalam rumah pun boleh tahan juga. Awak beli pas subuh tanah, nak mengorek tu, udah tangan kadang masuk juga tanah celah kuku. Jadi macam mana? Maka kalau begitu, jadi susah kita untuk wudu, eloknya potong je lah. Sebab ada hajat, ada keperluan. Tapi kalau berasa okey, alah sekadar nak lalu kayuh buat gitu-gitu, okey, kan, celah gitu jadi okey, ya silakan, tak ada masalah. Tunggu je Jumaat akan datang. Tapi kalau anda kata mengganggu kita sampai jadi susah, sekali wudu jadi lama nak membersihkan itu, maka ada jalan penyelesaian itu, potong je, selesai masalah. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Bertayamum dalam isu plaster tadi, jawapan tidak boleh. Sebab kalau dia sempurnakan semua sekali, main dia, contoh katakan tangannya yang berplaster, katakan tadi dialisis semua tadi, semoga Allah bagi kesihatan kepada kita, kepada Pak Tam dan semua kita, amin ya rabbal alamin, amin ya rabb. Jadi katakan seseorang tu dia terpaksa doktor plaster tangan dia. Kalau dia berwuduk dengan sempurna selepas tu, dia basuh muka sempurna, tangan tak sempurna, dia basuh takat mampu, lepas tu dia terus sapu kepala. Hadas di kepalanya tidak terangkat sebab masih ada hadas di tangan yang belum terangkat. Jadi sebab itu dalam isu nanti kita akan jumpa dalam perbahasan Jabirah. Cuma dalam kitab ni tak dibincangkan lah. Tapi masa kita lalu tu kita akan bincang secara agak dalam lagi. Jadi dalam perbahasan ni, bila orang tu katakan tangannya sudah berplaster tadi atau cucuk jarum tadi, lalu tak boleh dibasuh kawasan tu atau disimen, maka ketika itu dia hendaklah mengikut urutan wuduk. Selepas dia selesai berwuduk, di mana kawasan yang tak dapat sempurna tu, dia bertayamum. Boleh juga, contoh dia basuh muka, katakan tangan masalah, dia basuh muka, lepas tu dia tayamum dulu untuk tangan, boleh? Selesai tayamum, dia basuh tangan, tak ada masalah. Antara tayamum dengan wuduk untuk anggota yang bermasalah, itu tak ada masalah. Mana dulu, mana kemudian. Tetapi, katakan tangan dia bermasalah, tangan dia berplaster, dia tidak boleh menyapu kepala melainkan setelah selesai wuduk dan tayamum untuk tangannya yang berplaster tadi. Wallahu a'lam. Jelas tak ya? Alhamdulillah. Silakan Pak Tam. Korban.
3 hari tu. Semayang pada pengertian yang benar, kita kena tengok gitu. Kita kena silat yakin. Kita tak boleh ambil keputusan, kita silat yakin. Itu kita kena main-main dulu. Kalau kita nak semayang, kita boleh dapat main. Kita kena semayang. Jadi kakinya dulu kan, kita pakai kita boleh. Ya. Silat pula dalam. Kalau dia tanya, kalau dia buat ini, saya dah tahu. Dia semuanya untuk barulah makan semayang pada pengertian yang benar. Kalau itu harus Allah barik fikum. Maknanya apa nama Pak Tan sebut tadi, kalau kuku panjang tu gunalah alat, contoh macam pencongkir gigi. Kadang-kadang guna jari dengan jari pun, tapi kalau congkir gigi tu lagi senang. Okey, sebab macam Pak Tan sebut tadi, Allah ta'alaikum, antara hari-hari yang tertentu dalam sebulan, dalam setahun, ada hari yang kita dituntut untuk tidak lagi memotong kuku. Itu kepada bulan Zulhijjah bagi mereka yang berkorban, yang ingin berkorban. Jadi bermula pada 1 Zulhijjah tu, dia disunatkan tidak memotong kuku, tidak memotong misai, tidak memotong rambut, tak mencukur apa-apa bulu di badan dia. Dia seakan-akan seperti orang yang berihram. Dari sudut itulah. Tapi dari sudut yang lain bolehlah. Orang berihram tak boleh bersama dengan isteri, dia boleh, tak ada masalah. Cuma bab mencukur bulu dan juga memotong kuku je. Dia seakan-akan orang yang berihram. Jadi ketika itu apa dia kena buat? Contoh kuku yang panjang, maka ketika itu eloklah dia menggunakan apa alat untuk memastikan sewaktu dia berwuduk itu air memang kena ke seluruh tangannya sewaktu dia berwuduk. Wallahu taala alam. Dan disebut tadi Pak sebut tadi isu selap menyelat tangan. Kalau kita berwuduk, kita tak menyelat-nyelat tangan, orang nak panggil takhlil, tidak mencelah-celahi jari ni, dia tidaklah berdosa. Beza dengan mazhab Imam Malik, rasanya wajib takhlil. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib. Cuma kalau anda kata contoh orang tu dia bawa balik kebun, memang tangannya bertanah, lepas tu dia ambil wuduk lebih kurang begitu, ketika itu mungkin ada masalah. Sebab takut ada tanah, maka ketika itu menyelat-nyelatkan jari jadi wajib. Supaya apa? Supaya dapat menghilangkan sebarang benda yang menghalang sesuatu di tangannya. Wallahu a'lam. Silakan. Macam mana? Okey. Okey, contoh muka ada sikit tampal, tangan pun ada. Macam mana? Ya, dia kena 2 kali juga. Maksudnya contoh, muka ada sikit, katakanlah qadarullah satu orang accident, muka bertampal sikit, di tangan pun bertampal sikit. Jadi macam mana dia kena buat? Dia kena bertayamum sebanyak 2 kali. Untuk dia berwuduk, mula dia akan basuh muka terlebih dahulu, lepas tu mana yang tak lepas, dia tayamum. Selesai tayamum, dia basuh tangan pula. Lepas tu sebelum sapu kepala, dia kena tayamum sekali lagi untuk tangan pula. Jadi begitulah yang berterusan. Tapi kalau katakan mukanya semua dibalut, tangan semua dibalut, kepala tak balut, kaki tak balut, maka ketika itu dia, yang tu saya terlupa, dia ada satu perbahasan dia dalam situasi ni saya terlupa macam mana yang kita kena buat. Tapi kalau badannya semua terbalut, itu satu masalah betul itu. Cuma nanti kalau kita bincang masuk dalam perbahasan tayamum, nanti kita akan tengok secara terperinci. Saya terlupa perbahasannya. Cuma kalau biasanya kalau orang insiden taklah muka yang semua dibalut, ada sikit bahagian muka boleh dibasuh, ada bahagian tangan yang sedikit boleh dibasuh, maka ketika itu dalam contoh ini dia kena 2 kali tayamum. Wallahu a'lam. Okey. Masuk isyak dah. Subhanallah. Azan dulu
Fiqh ni dia seronok dengan soal-soal begitu. Jadi ada soalan yang kadang-kadang saya pun tak terfikir orang nak tanya. Saya pun tak teringat soalan tu akan ditanya. Tapi bagus soalan ni, dia menghidupkan majlis. Dan mematangkan fiqh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسوله وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tengok dalam buku ni tadi dia akan bincang, kita akan masuk dalam perbahasan tayamum sebab ia berkait dengan apa yang kita bincangkan ni. Tapi lama lagi sebenarnya, iaitu pada muka surat ke-33 nanti kita akan bincang tentang perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk bertayamum. Jadi insya-Allah ketika kita sampai dalam perbahasan tayamum nanti, kita akan bincang lebih detail lah tentang isu tayamum dan kita akan sentuh juga tentang isu sakit. Isu sakit tadi, macam mana penyelesaiannya berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Baik, seterusnya fardu yang keempat setelah selesai kita membasuh tangan sampai ke siku. Fardu yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala dengan air. Maksud sebahagian ni bukan maksud 1/2. Asal sapu apa sahaja
bahagian yang ada di kepala. Baik, kepala ni bermula daripada mana? Bermula daripada awal tumbuh rambut ni sampailah habis sebelum tengkuk tu. Itu semua adalah kepala. Jadi seluruh kawasan ini adalah menjadi tempat untuk disapu. Jadi dalam wuduk semua anggota lain dibasuh. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, tetapi kepala tidak dibasuh. Hanya disapu. Maksudnya hanya disapu dengan air. Contoh kita basahkan tangan dan kita lap kepala dengan tangan yang basah tadi. Atau kita katakan ada tuala, kita basahkan tuala dan kita letakkan tuala tu di atas kepala. Maksudnya basahlah kepala walaupun tidak dibasuh. Tapi kalau satu orang dia ambil air dalam gayung, dia corah atas kepala, itu dah lebih lah. Tapi sahlah wuduk dia. Tapi orang kata ni apa ke hair ni? Kepala orang tak basuh, kepala orang hanya sapu. Tapi kalau dia basuh kepala, sah wuduk dia. Kerana bila basuh, sudah berlaku sentuhan air pada kepala bahkan lebih. Sebab kalau basuh dia akan mengalir. Air itu akan mengalir. Bukan sekadar dilembabkan kepala, tapi memang dibasuh. Dibasuh kepala. Cuma yang wajib tidak dibasuh kepala, yang wajib hanya disapu. Maksud dia dilembabkan kepala dengan air. Jadi fardu yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala dengan air. Maksudnya kalau kita basahkan satu jari contoh, kemudian kita ke kopiah, kita pun masukkan satu jari dalam kopiah. Ketika kita berwuduk, dalam masuk muka, tangan, kepala, kita ambil satu jari, kita masukkan dalam kopiah tu, maka kita sudah dianggap berwuduk dengan sempurna pada bahagian kepala. Berapa helai rambut kena sentuh dengan air? Tak kisah. 3 okey, 2 okey, 1 okey. 0.5 helai. Satu rambut tu hanya 0.5 je. Okey. Asal sentuh lah. Asal sentuh itu yang wajib, yang wajib. Baik, kalau paling payang selesai. Sapu sikit selesai. Tetapi yang afdal dia apa? Menyapu keseluruhan kepala pula adalah sunat. Yang paling terbaik bukan dia sapu sebahagian sikit kepala, tetapi disapu keseluruhan kepala. Dan ini yang diamalkan sendiri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bila kita meneliti hadis Rasulullah menyapu kepala baginda Nabi yang mulia seluruhnya. Dan kalau Nabi memakai kopiah atau serban ketika berwuduk, Nabi menyapu sebahagian kepala, sebahagian sikit kepala. Nabi dongakkan sedikit kopiah dan serban Nabi sabu sikit dan Nabi sambung di atas serban Nabi. Main nak sapu semua je. Tapi kalau kita contoh masa berwuduk kita buka kopiah. Contoh kita buka kopiah. Saya pun buka kopiah saya. Basahkan air dengan tangan, yang sunatnya semua sekali. Maknanya kita sapu air, kita basahkan tangan, kemudian kita diajar dalam kitab, maknanya kita buat begini. Letakkan 2000 jari ni di bahagian tepi telinga tu. Kalau kita ngang-ngang tu yang bergerak tu, dia panggil sudr dalam bahasa Arab. Orang sebut pusat angin, tempat sedap kalau mengurut tu. Letakkan tangan di situ, 2000 jari di situ, kemudian dia pun jari yang lain tu kita rapat-rapatkan. Jadi dia akan jadi begini. Senang je. Basahkan tangan, letakkan di sini, kemudian kita gerak ke belakang. Lepas tu kita ke depan semula. Ini satu. Sapu sekali lagi. 2. Sapu sekali lagi. 3. Maka ketika itu seluruh kepala kita insya-Allah sudah dibasahi dengan air. Tapi kalau berasa tak nak buat begitu, ataupun kita kebetulan pakai kepiah, kita pakai kepiah atau pakai serban, nak buka, nak pasang balik satu roja. Kita pula kalau berserban, main mesti depan ni kan tengok setting tak setting, jadi susah. Maka ketika itu nak buat macam mana? Sunat ni macam mana? Kalau main yang wajib asas sapu kepala. Sapu atas kepiah tak sah. Mesti sapu kepala juga. Sentuh sikit contoh. Tapi kalau contoh dia berserban dan dia nak dapat yang sunnahnya pula, yang sempurna, macam mana? Dalam keadaan dia tidak menanggalkan kopiah atau serbannya, dia dongakkan sikit kopiahnya,
Kemudian dia basahkan tangan, dia sapu awal kepala tu, dan dia sambung di atas kopiah ni. Selesai. Sekali, 2 kali, 3 kali. Cuma disebut oleh para ulama kita, kalau orang tu botak contohnya, atau rambutnya lepas baru cukur, rambut balai, tak beralun pun, kalau kita pegang tu tak ada, dia satu arah je. Maka ketika itu tak perlu kita ke depan dan ke belakang. Sekali je. 1, 2, 3. Selesai. Tapi kalau macam rambut panjang ni, okey. Maknanya kalau kita sapu ke belakang saja, ada bahagian rambut yang tak terkena air. Jadi dibalikkan ke depan supaya seluruh rambut itu, depan dan belakang, terkena air. Itu yang diajar oleh para ulama kita dan dilakukan sendiri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyapu kepala ni, kalau ikutnya menyapu kepala, menyapu rambut tapi tak kena ke kulit kepala, boleh atau tidak? Boleh. Menyapu kepala maksudnya menyapu kepala, itu kulit kepala itu sendiri, atau rambut yang ada di atas kepala. Adapun rambut yang dah berjuntai, kita pergi sapu, tak sah, sebab itu menyapu rambut, bukan menyapu kepala. Maksudnya rambut kalau kita nak sapu, contoh macam saya punya rambut ni, okey, depan ni kalau saya lunjurkan, dia akan jadi remos ke bawah tu lah, kan. Okey. Kalau saya pergi sapu di ujung ni, masa sapu kepala saya pergi sentuh ni, atau katakan rambut saya tegak atas, saya pergi sapu kat bahagian tu, yang mana kalau dilunjur, dia sudah terkeluar pada had kepala, maka tidak sah. Bahagian rambut yang boleh disentuh ketika kita menyapu kepala adalah rambut yang masih berada di sempadan kepala, masih berada dalam kepala. Macam rambut di tengah ni. Okey, rambut pendek, tarik ke depan pun masih dalam kepala. Okey, selesai. Tapi yang rambut di belah depan ni, kalau tarik ke depan dia terkeluar. Ketika ni mana bahagian rambut yang boleh sapu? Di bahagian ni. Di bahagian pangkal ni, sebab dia masih di bahagian kepala. Tapi kalau saya katakan rambut ke depan tu, saya pergi sapu gitu je. Tak. Akhirnya yang tersentuh rupanya rambut yang di bahagian yang kalau dilunjurkan tu terkeluar pada had kepala, maka ketika itu wuduk saya tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i agak detail dalam isu ni. Jadi mudah caranya, sapu je tengah-tengah, selesai masalah. Dan lekatkan sikit sampai kena ke kulit. Selesailah masalah tu. Tapi kalau nak nyapu, nak nyentuh rambut aja, tak nak dia kena kulit kepala, dia kata, I tak sukalah basah-basah kepala ni, contoh. Rugi ke dia, dia tak dapat pahala lebih. Tapi dia nak solat, jadi dia pergi nyentuh sikit je, maka dia kena pastikan rambut yang disentuh tu masih dalam had kepala kalau dilunjurkan ke depan. Jadi kalau orang, contoh macam kita orang Melayu tak ada sangat lah, tapi orang Afrika, rambut berbintai-bintai tu, berpusing-pusing. Maknanya kalau dia sentuh rambut yang di kepala, tetapi kalau ditarik terkeluar daripada had kepala, bahagian yang itu tidak sah. Maknanya dia kena pastikan rambut yang dia nak sapu itu masih, kalau ditarik ke depan, masih dalam had kepala. Mudahnya tuan-tuan, sapu je lah, selesai masalah. Jangan dipikir-pikir sangat masalah ni. Senang aja. Silakan. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Kita pernah keluar sebelum ni kaedah tu tak? Keluar daripada perkhilafan para ulama adalah disunatkan. Kaedah ini boleh terpakai dalam isu sapuan kepala. Sebab apa? Menyapu kepala ini berlaku khilaf di kalangan para ulama kita. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, wajib asal sapu walau sedikit. Dalam mazhab Imam Malik pula, wajib sapu seluruh kepala. Tak sapu seluruh kepala, tak sah wuduk. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, wajib sapu 1/4 kepala. Sebab dalam mazhab ulama, bila kita basahkan tangan, kita letak atas kepala, kita sebenarnya telah menyapu 1/4 kepala. 1, 2, 3, 4. Kepala kita ni macam ada 4 ni lah, 4 juzuk. Jadi dia dalam mazhab Imam Hanifah pula, sekurang-kurangnya mesti 1/4 kepala basah dengan air. Kalau sentuh sikit, tak sah. Jadi ketika kita sentuh sikit, sah dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi tak sah di sisi mazhab Imam Abu Hanifah dan tak sah di sisi mazhab Imam Malik. Jadi apabila kita menemui keadaan seperti ini, ada ulama kata sah, ada ulama kata tak sah,
maka keluarlah daripada khilaf para ulama. Dengan maksud macam mana? Lakukan satu perbuatan yang semua ulama nanti akan kata perbuatan ni sah. Contoh dia apa? Dalam isu ni, sapu kepala semua. Sebab kalau kita sapu kepala semua, Imam Abu Hanifah kata apa? Sah. Imam Malik kata bukan sah, wajib lagi. Imam Syafi'i, dia telah melakukan satu perbuatan yang sunat. Jadi semua tak ada masalah. Cuma kaedah ni al-khuruju minal khilafi mustahab tak akan dapat diamalkan kalau ulama berbeza pendapat dalam keadaan kita tak boleh nak buat satu perbuatan yang akan meredakan kesemua para ulama tadi. Contoh apa? Sapu kepala 3 kali. Dalam mazhab Imam Syafi'i sunat sapu kepala 3 kali. Dalam mazhab para ulama kita yang lain sekali saja. Tak disunatkan sapu kepala 3 kali. Kalau ikut hadisnya apa semua, nampak zahirnya Rasulullah menyapu kepala sekali. Tapi mazhab Imam Syafi'i dengan kaedahnya dan dengan dalilnya yang bukan main-main juga, telah mengatakan sunat sapu kepala 3 kali. Bersendirian Al-Imam Syafi'i berbanding dengan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagainya. Jadi dalam isu ni, kita tak boleh guna kaedah al-khuruju minal khilaf mustahab. Sebab kita nak buat macam mana? Kalau kita sapu kepala sekali saja, kita telah meredakan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i kata ini tak sepatutnya. Kalau kita sapu kepala 3 kali pula, Imam Abu Hanifah kata tak sepatutnya. Jadi ketika itu kita pegang je lah mazhab yang kita amalkan. Okay. Tapi kalau contoh macam sapu kepala semua ke atau sedikit, Imam Syafi'i mewajibkan sedikit sahaja. Tetapi Imam Syafi'i tidak menghalang untuk disapu kepala semuanya. Dalam masa yang sama, mazhab Imam Malik pula, guru Imam Syafi'i berpendapat wajib sapu kepala semuanya. Lalu cara yang terbaik kita buat sapu kepala yang semua, maka mazhab Imam Syafi'i kata bagus kamu telah melakukan yang wajib serta yang sunat. Imam Malik pula kata bagus sebab wuduk kamu sah. Kalau tak sah. Jadi kita sudah keluar daripada percanggahan pandangan para ulama. Walhamdulillah. Cantik soalan daripada tuan kita. Silakan. Kalau rambut berminyak, dia pakai minyak rambut. Minyak rambut ni kita kena tengok. Adakah kalau ketika dia pakai minyak rambut tu, kalau dia sapu rambut dia dengan air, adakah ketika itu air kena atau tidak pada rambutnya, atau hanya kena pada lapisan minyak di atas rambut? Mudahnya kalau kita tengok pengalaman kalau kita pakai minyak zaitun, bila kita sapu rambut, memang kawasan berminyak yang zaitun tu hilang lah. Sebab air itu dia akan menghilangkan minyak zaitun di kepala. Pengalaman peribadi saya. Tapi kalau pakai gel, tak adalah kerah begitu lah. Maknanya kalau pakai gel, rambut kita sudah diselaputi oleh duhn, oleh minyak, oleh benda, sesuatu benda. Maka ketika itu kalau kita berwuduk, wuduk kita tidak sempurna. Jadi mudahnya sebelum pakai gel tu berwuduklah siap-siap. Standby je lah gel. Kalau atau tapi kalau macam minyak rambut biasa, rasanya kalau terkena air dia akan apa? Dia akan hilang dia punya tu. Rambut kita bila sentuh air tu sentuh betul. Cuma masa peringkat awal tu mungkin masa sentuh tu dia bercampur. Air tu dia bercampur dengan minyak rambut. Jadi warna pun putih macam tu. Masa itu dia kena hilangkan sikit lah. Dia kena basuh sikit rambut dia sebab dia nak sentuh rambut dalam keadaan air itu masih mutlak. Kalau dia sapu dalam keadaan rambut dia berminyak, lalu akhirnya air itu berubah salah satu sifatnya, ketika itu dia telah menyapu rambut dengan bukan air mutlak, tapi dengan air musta'mal. Maka dia bukan musta'mal, dipanggil air al-mutaghayyir. Al-mutaghayyir. Maka ketika itu wuduknya juga tidak sah. Mudahnya masa berwuduk tu pastikanlah mudah je sebenarnya. Cuma kalau orang tu pakai gel dia ada satu tanggungjawab lagi lah, iaitu dia kena pastikan bahagian rambut dia tu dapat disapu keseluruhannya ataupun sebahagiannya, dan pastikan tidak ada halangan pada rambut tersebut. Jelas abang Jelas cikgu? Alhamdulillah. Ini rasa jawab soalan ni kalau pergi kedai dapat free minyak rambut ni. Wallahualam. Okey, saya kira mungkin sekadar ini dahulu sebab dah hampir pukul 9 kita. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, dan insya-Allah pertemuan yang akan datang
kita akan masuk pada fardu yang kelima, iaitu membasuh kedua-dua kaki bersama kedua-dua buku lali biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullah ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.